Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah WhatsApp video yang menunjukkan seorang syekh yang berdoa di hadapan kubur Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah yang wafat tahun 589 Hijrah. Video ini tersebar luas dan beberapa orang bertanya kepada saya, bolehkah berdoa seperti itu? Ayo kita tonton, kemudian saya berikan ulasan. أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة وجاهدت في الله حق جهاده ورحمك الله ورفع الله قدرك. يا مولانا يا صلاح الدين، توجه إلى الله أن ينصر إخوتنا في غزة. اللهم بجاه هذا الرجل الصالح، بجاه هذا الولي الكبير، انصر إخوتنا في فلسطين، انصر إخوتنا في غزة، أيدهم بتأييدك، أيدهم بسلطانك، أيدهم بقدرتك، أهلك عدوهم. اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزون، عليك بهم بما شئت وكيف شئت، إنك على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، أحيي قلوب هذه الأمة ووجه قلوبهم في الدعاء لغزة. اللهم أهل غزة في أمانتك وعهدتك، اللهم احفظهم وداوي جرحاهم وارحم شهيدهم وعوضهم خيرا. اللهم إنهم في أمانك وضمانك، يجاهدون في سبيلك، يعلون راية الإسلام عاليا. اللهم أيدهم بما أيدت بهم الأنبياء والمرسلين. نصرك يا الله، يا غارة الله، جد السير مسرعة في حل عقدتهم. يا غارة الله، يا غارة الله، قل عقد ما ربطوا وشددي شمل أقوام بنا قد اختلطوا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر على اليهود. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما قد علوا في أمرهم هبطوا. عدت العادون وجاروا، ورجونا الله مجيرا، ورجونا الله مجيرا، ورجونا الله ناصرا، ورجونا الله كفيلا. يا الله يا عزيز، يا عزيز، عز أهلنا في غزة. يا عزيز، أهلنا في غزة، تجلى عليهم بالنصر الكبير. يا الله رحمتك للضعفاء والجرحى، إكراما لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولسيدنا صلاح الدين وبسر الفاتحة. Baik, beberapa ulasan saya. Ulasan pertama, doa yang dilakukan oleh Syekh dalam video tersebut disebut sebagai tawassul, yang ini berdoa kepada Allah dengan perantara kemuliaan atau kedudukan seseorang. Ini antara bentuk tawassul yang diperselisihkan. Ulasan kedua, tawassul ada yang disepakati oleh para ulama dan ada yang diperselisihkan. Tawassul yang disepakati ada 3 jenis. Jenis yang pertama ialah berdoa kepada Allah dengan bertawassul kepada nama-nama atau sifat-sifatnya. Jenis yang kedua ialah berdoa kepada Allah dengan bertawassul kepada amal soleh yang pernah dilakukan oleh orang yang berdoa itu sebelum itu. Jenis ketiga ialah berdoa kepada Allah dengan bertawassul kepada orang soleh yang masih hidup, yakni dengan meminta mereka turut mendoakannya. Ulasan ketiga, selain tawassul yang disepakati, di sana ada berdoa kepada Allah dengan tawassul yang diperselisihkan. Antaranya ialah sebagaimana yang dilakukan oleh Syekh dalam video tadi, yakni berdoa kepada Allah dengan bertawassul kepada kemuliaan
atau kedudukan Salahuddin Al-Ayyubi. Meskipun ia disebut sebagai tawasul yang diperselisihkan, hukumnya secara zahir bukan syirik kerana dia tetap berdoa kepada Allah. Bezakan dengan istighasah di mana seseorang itu berdoa kepada ahli kubur dan bukannya kepada Allah. Kita mesti berhati-hati, mesti cermat dalam membezakan dua perkara ini kerana ia kelihatan hampir sama. Apatah lagi dalam suasana hadirnya sebahagian agamawan masa kini yang tidak bertanggungjawab, yang cuba menghalalkan istighasah dengan menamakannya sebagai tawasul. Lalu mereka berkata ini perkara khilaf, boleh saja. Khilaf itu ialah tetap berdoa kepada Allah dengan bertawasul kepada kemuliaan ataupun kedudukan seseorang. Bukannya berdoa kepada orang itu secara direct, secara terus, secara langsung. Bertawasul kepada kemuliaan atau kedudukan seseorang dikatakan sebagai tawasul yang diperselisihkan kerana beberapa riwayat yang dijadikan dalil diperselisihkan darjat kekuatannya. Kemudian matan riwayat-riwayat itu pula jelas berbau Syiah di mana ia memperbodohkan para khulafa ar-Rashidun seperti Umar bin Al-Khattab dan Uthman ibnu Affan radhiyallahu anhuma. Perkara ini telah saya jelaskan dengan lebih terperinci dalam video-video yang lepas. Dipersilakan merujuk ke sana. Ada 19 buah video semuanya dalam topik tawasul dan istighasah. Alhamdulillah. Campur yang ini menjadi 20 insya-Allah. Semuanya telah saya himpun dalam sebuah playlist, link dalam kotak description. Cuma perkara pentingnya yang perlu diketahui bahawa berdoa dengan bertawasul kepada seseorang adalah amalan lazim Syiah di mana mereka berdoa dengan bertawasul kepada imam-imam mereka. Lalu amalan ini kemudian merebak secara halus di kalangan sebahagian tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulasan keempat, kami para pencinta sunnah tidak mengamalkan doa sedemikian kerana beberapa sebab. Sebab yang pertama, sangat jelas bahawa adab, asas, dasar dalam berdoa ialah secara terus, secara langsung atau direct kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang kedua, di dalam Al-Quran terdapat sangat banyak doa. Baik doa para malaikat, doa para rasul, para nabi dan orang soleh. Semuanya berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat banyak doa yang baginda doakan atau ajarkan. Semuanya ialah secara terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya berdoa dengan kemuliaan atau kedudukan seseorang adalah dibolehkan, malah sesuatu yang dianjurkan, nescaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mencontohkannya dengan berdoa, bertawasul kepada kemuliaan Nabi Ibrahim misalnya, kepada Nabi Musa misalnya, atau mana-mana Nabi dan Rasul sebelum baginda. Malah bertawasul kepada kemuliaan Nabi Isa atau Malaikat Jibril yang masih hidup. Dan doa-doa ini akan sampai kepada kita melalui sekian banyak hadis yang tidak lagi diperselisihkan darjatnya. Apabila baginda tidak melakukannya dan tidak mengajarkannya, bererti ia bukanlah termasuk adab berdoa kepada Allah. Sebab yang ketiga, seperti yang saya katakan, adab, asas atau dasar dalam berdoa ialah secara terus, langsung, direct kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang itu ingin berdoa kepada Allah dengan menggunakan perantara, maka ia menjadi pengecualian kepada asas tersebut. It will be an exception to the rule. Justru, jika seseorang itu ingin berdoa kepada Allah menggunakan perantara, maka hendaklah perantara itu merupakan sesuatu yang berdasarkan dalil yang kuat lagi jelas. Barulah ia dapat dikatakan ataupun dapat dijadikan sebagai pengecualian. Sebab kalau saya boleh contohkan, kita doa direct. Sekarang kita nak guna perantara. So if you want to deviate, if you want to make an exception to the rule, you must have a solid proof, solid evidence. Sebab kita ni doa direct.
Sekarang ni nak ada perantara baru direct. Jadi bila you nak deviate ni, mesti ada dalilnya. Ini sebagai permisalan ya. Okay, jangan fikir yang lain-lain pula. Jadi to make that exception, you must have solid proof that is not disputed, that is not under disagreement. Okay, jadi seperti mana ya, 3 perantara yang disepakati yang telah saya sebutkan di awal tadi, 3 perantara yang disepakati itu memiliki dalil yang kuat, lagi jelas daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab yang keempat, berdoa kepada Allah dengan bertawasul kepada kemuliaan atau kedudukan seseorang mengandungi risiko seseorang itu berkeyakinan orang yang dijadikan perantara memiliki pengaruh atau campur tangan dalam memakbulkan doanya itu. Meskipun keyakinan itu hanya 1% atau kurang daripada dirinya. Saya bagi contoh ya. Katakan Ahmad berdoa kepada Allah dengan bertawasul kepada kemuliaan Salahuddin Al-Ayyubi. Meskipun mulut, meskipun lisan menyebut Ya Allah dan 99% daripada hati Ahmad menujukan doanya kepada Allah. Ada 1% daripada hati Ahmad yang meyakini apabila dia bertawasul kepada kemuliaan Salahuddin Al-Ayyubi, doanya akan menjadi lebih mujarab, lebih power dan lebih berkemungkinan akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sinilah berlakunya penyekutuan atau syirik terhadap Allah. Oleh itu yang selamat ialah meninggalkan doa sedemikian. Ini kerana meskipun berdoa kepada Allah dengan kemuliaan atau kedudukan seorang secara zahirnya bukanlah syirik, ia membuka pintu kepada syirik. Sebab tu pada awal tadi saya kata secara zahirnya bukan syirik. Sebab lisan menyebut Ya Allah. Tapi kita tak tahu dalam hati orang yang berdoa itu, keyakinan dia macam mana. Mungkin 99.9% berdoa kepada Allah, 0.1% meyakini apabila aku melakukan tawasul seperti ini, doa itu menjadi lebih power, lebih mujarab, lebih tinggi dimakbulkan. Lebih tinggi kemungkinan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi secara zahirnya tidak syirik, tetapi ia mengandungi risiko boleh berlakunya syirik atau membuka pintu kepada syirik. Ulasan ke-5. Dalam video yang kita tonton tadi, jelas kita nampak Syekh bersusah payah mendatangi kubur Salahuddin Al-Ayyubi untuk berdoa. Saya bertanya, kenapa perlu mendatangi kubur? Apakah di sana ada keyakinan bahawa berdoa di sisi kuburnya akan memberi pengaruh kepada kemujaraban doa? Apakah di sana terdapat dalil bahawa berdoa di sisi kubur para nabi atau orang soleh adalah sesuatu yang dianjurkan atau dapat meningkatkan kemujaraban berdoa? Bezakan bahawa di sana memang terdapat hadis-hadis sahih yang menerangkan kemujaraban doa. Namun, semuanya menunjukkan kepada masa atau peristiwa seperti ketika hujan, ketika musafir, ketika baki sepertiga malam, ketika berpuasa, ketika berbuka puasa, ketika sujud, ketika tasyahud akhir sebelum memberi salam, pada hari Arafah, ketika dizalimi dan pelbagai lagi. Alang-alang kita dalam topik ini, sebahagian orang kita biasa mendakwa tempat doa dimakbulkan ialah depan Kaabah atau setepatnya multazam, sehingga sanggup mengeluarkan belanja tinggi untuk upah orang berdoa di sana. Bahkan ada syarikat atau individu yang menyediakan khidmat berdoa di sana. Disebut sebagai apa? Wali doa. Padahal di tempat sendiri selalu hujan. Tak ada pula nak berdoa. Tapi susah-susah bayar orang untuk pergi berdoa di hadapan multazam. Jadi soalan saya, ada dalil sahih ke doa dimakbulkan depan Kaabah atau multazam? Jika ada, jemput kongsikan bersama. Dalam hal ini memang ada satu hadis yang masyhur bermaksud tidaklah seseorang itu berdoa dengan sesuatu doa di multazam ini melainkan dimustajabkan doa itu untuknya. Namun ini adalah hadis palsu. Keterangan lanjut dalam kotak description.
Okey, jadi kalau di kalangan para penonton yang dirahmati Allah, ada yang nak pergi umrah, ikut package umrah ke, ada yang bimbing umrah tu cerita sini doa, situ doa. Ustaz, minta dalil? Okeylah, tanyalah dengan cara hikmah ya. Okey, sebab biasa orang kita itu sini. Sebab tempatnya ataupun dalilnya mana? Okey, ketahuilah bahawa Allah dan Rasulullah tidak mengkhususkan mana-mana tempat sebagai tempat mujarab berdoa bagi mengelakkan umat Islam mengkultuskan tempat tersebut sebagaimana yang berlaku pada hari ini di kubur-kubur orang soleh. Okay? Jadi kalau kita kaji hadis-hadis terbabit, semuanya merujuk kepada masa atau peristiwa, bukan pada tempat. Satu lagi hikmah, tidak dikhususkan tempat, ialah apabila mujarabnya doa itu dikaitkan dengan masa ataupun peristiwa, semua orang dapat meraih peluang untuk berdoa. Okey, sebab kalau dikatakan tempat, bagi sebahagian orang tempatnya itu dekat, senang untuk dia pergi doa di situ. Sebahagian orang jauh, lalu dia terpaksa bersusah payah pergi jauh untuk berdoa di sana. Padahal jika kemujaraban doa itu dikaitkan dengan sesuatu peristiwa seperti hujan contohnya. Jadi banyak tempat ada hujan dan kita boleh berdoa. Kemujaraban doa dikaitkan dengan baki 1/3 malam misalnya. Semua orang mengalami baki 1/3 malam. Cuma nak tak nak bangun untuk berdoa atau tidak. Contohnya doa dimakbulkan apabila berpuasa ataupun ketika berbuka puasa. Semua orang boleh puasa dan perkara ini tidak terhad kepada puasa Ramadan saja. Puasa sunat pun boleh kan? Cuma nak tak nak puasa saja. Tetapi bila doa itu dikaitkan dengan tempat, sebahagian orang susah nak kena pergi sana. Jadi alamak, doa aku tidak makbul. Doa aku susah dimakbulkan. Jadi itu antara hikmah Allah dan Rasulnya tidak mengaitkan tempat sebagai kemujaraban doa. Sebaliknya dikaitkan dengan peristiwa seperti dizalimi ke, musafir ke, puasa ke, dan dikaitkan juga dengan masa. Okay? Dan hikmahnya yang lain ialah apabila dikhususkan tempat, ada sebahagian umat Islam yang akan mengkultuskan tempat itu sebagai tempat istimewa lah, barakah lah, mereka pergi ke sana lah, buat tawaf di sana lah, iktikaf di sana lah, dan macam-macam khurafat sebagaimana yang berlaku di sebahagian kubur-kubur orang-orang soleh pada masa kini ya. Okey, jadi kembali kepada Syekh yang bersusah payah mendatangi kubur Salahuddin Al-Ayyubi, saya bertanya, ada special powers ke berdoa di sisi kubur orang soleh? Apakah Allah memerhatikan di manakah hamba itu berdoa untuk dimakbulkan? Kalau doa di rumah, saya sekarang ni di rumah, tak makbul ke? Kurang dimakbulkan ke? Dibimbangi, saya ulangi ya, dibimbangi, ini adalah satu lagi perbuatan yang membuka pintu syirik. Meskipun lisan berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah ya. Baik, demikianlah ulasan saya. Kesimpulannya, meskipun berdoa kepada Allah dengan bertawassul kepada kemuliaan atau kedudukan seseorang diperselisihkan, adalah lebih selamat untuk kita menjauhinya. Dan meskipun ada sebahagian ulama yang membolehkannya dan mereka berkata perkara ini duduk dalam bab fiqh, ini adalah khilaf hukum fiqh dan bukannya akidah, terbukti bahawa jika kita menyemaknya secara mendalam, ia ada kaitan dengan akidah. Baiklah, demikian ulasan saya. Saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.